Forum remaja pencetus kecemerlangan diri. Forum remaja jendela kematangan minda. Forum remaja pintu kesuburan rohani. Forum remaja pembentuk insan insani. Forum remaja kunci revolusi masyarakat berbisi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhuwah. Warga dewa sekalian, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya, maka dapat kita bertemu lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Puteri Kristina Ayu pada pagi yang berbahagia ini. Kain dibasuh si kain sutera, kain kasar rentang di kemah, dadah musuh utama negara, merosakkan bangsa, menjatuhkan umat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dadah merupakan isu yang telah sekian lama menjadi bara, bukan hanya kepada negara ini tetapi juga kepada masyarakat global. Hadirin yang dihormati, remaja merupakan generasi yang bakal mewarisi negara kita pada masa akan datang. Pelbagai harapan disandarkan bahawa mereka agar mereka berupaya untuk menjadi individu yang berguna serta mampu menyumbang ke arah kesejahteraan negara secara keseluruhannya. Namun demikian, akhir-akhir ini pelbagai pihak mula menaruh kebimbangan terhadap pelbagai gejala sosial yang melanda anak remaja sehingga merosakkan akhlak dan akidah mereka. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada hari ini, Perangi Dadah Hidup Sejahtera. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu mari kita berkenalan dengan 3 orang ahli panel kita pada hari ini. Para jejaka dan wanita kelihatannya sudah tidak sabar untuk mengenali ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, saya mulakan dengan ahli panel pertama iaitu saudari Siti Razina yang merupakan pengerusi Kelab Rakan Sebaya SMK Seri Menanti. Apa khabar saudari? Alhamdulillah sihat. Bagaimana pula dengan saudari? Alhamdulillah sihat juga. Baiklah, seterusnya ahli panel kedua sungguh ceria orangnya iaitu saudari Nur Alia yang merupakan Esko Disiplin Asrama SMK Seri Menanti. Selamat datang saudari. Terima kasih saudari. Dan ahli panel kita yang ketiga nampak pemalu tapi tegas orangnya, saudari Aina Najuma yang merupakan ketua Kelab Jenayah SMK Seri Menanti. Selamat datang juga buat saudari. Terima kasih saudari. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, persoalan saya kepada ahli panel pertama. Saudari, bolehkah saudari menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan dadah dan apakah pula perbezaan antara dadah dengan ubat-ubatan? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi yang cantik molek pekertinya membawa rasional persoalan. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu kehormat, kombinasi intelektual kehakiman, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Menurut Kamus Dewat, edisi keempat, dadah bermaksud ubat-ubatan yang digunakan bagi merawat atau menyembuhkan penyakit. Ubat-ubat dadah juga merujuk bahan seperti ganja, heroin dan marijuana yang mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan seseorang dari segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku pengguna apabila digunakan secara berlanjutan. Ubat-ubatan seperti paracetamol dan antibiotik memberi manfaat seperti merawat dan menyembuhkan penyakit. Ubat-ubatan juga tidak memberikan kesan yang tidak diingini seperti pening kepala dan panas badan. Manakala dadah tidak bersifat demikian, dadah akan memberikan kesan yang berbahaya yang berkekalan sebagai satu tabiat walaupun pengambilan dan penggunaannya telah dihentikan.
Ubat-ubatan juga tidak semuanya berupaya mempengaruhi otak dan minda seseorang yang menggunakannya. Tetapi kesemua jenis dadah memberi kesan yang mendalam terhadap otak dan minda seseorang serta akan mengakibatkan masalah-masalah kesihatan, sosial dan ekonomi di negara kita. Penggunaannya tertakluk dalam Akta Dadah Berbahaya 1952, Pindaan 1982. Terima kasih kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel pertama atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Sebentar tadi, ahli panel pertama ada menyatakan bahawa penyalahgunaan dadah akan mengakibatkan ketagihan dan masalah-masalah kesihatan, ekonomi dan sosial. Persoalan seterusnya kepada ahli panel kita yang kedua, apakah pula faktor yang menyebabkan seseorang itu terjerumus dengan najis dadah? Silakan panel yang kedua untuk menghuraikannya. Soalan yang amat menarik daripada pengerusi kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari pengerusi, antara pemicu utama yang mendorong remaja terjebak dengan najis dadah adalah disebabkan pengaruh rakasbaya yang negatif. Menurut petikan akhbar berita harian bertarikh 25 Jun 2020, terdapat sebuah kes seorang remaja berusia seawal 16 tahun telah ditahan oleh agensi anti dadah kebangsaan kerana positif dadah jenis syabu. Menurut laporan tersebut lagi, remaja terbabit mula mencuba pengambilan dadah selepas diajak jirannya yang berusia 18 tahun dan sanggup menabung duit belanja sekolahnya untuk membeli dadah tersebut. Bayangkanlah hadirin sekalian betapa rakasbaya amat berperanan dalam mempengaruhi kehidupan sosial remaja. Hadirin sekalian, seterusnya kurangnya didikan agama serta kurangnya penerapan moral dalam diri remaja boleh menyebabkan remaja terjebak dengan najis dadah. Asas keagamaan amatlah penting kerana asas agama merupakan pedoman dan benteng kukuh dalam mengharungi dunia yang penuh dengan pancaroba. Kepribadian anak-anak pada masa hadapan adalah bergantung kepada bagaimana cara ibu bapa mendidik dan mencarahkan anak-anak pada masa sekarang sama ada baik atau sebaliknya. Namun, penerapan ini perlulah dipupuk sejak anak-anak kecil lagi kerana pohon pokok tidak akan berliut-liut jika tidak ditiup angin. Tambahan pula, terdapat sesetengah remaja yang mengambil dadah adalah untuk mengubah perasaan mereka. Sekiranya mereka kemurungan, mereka ingin gembira. Sekiranya mereka gemetar, mereka ingin berasa tenang. Terdapat juga remaja yang mengambil dadah adalah kerana mereka berasa bosan. Kini di negara kita, terdapat pelajar sekolah atau pusat pengajian tinggi yang mengambil dadah tanpa pengetahuan ibu bapa mereka untuk merangsang sistem sara mereka agar menjadi lebih bertenaga. Menjelang peperiksaan, mereka tidak perlu tidur untuk beberapa hari selepas mengambil dadah tersebut dan boleh menumpukan perhatian terhadap peperiksaan. Terima kasih kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel kedua atas lontaran idea yang penuh berbisi sebentar tadi. Sekarang sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan masyarakat khususnya remaja terjerumus dengan najis dadah. Setelah kita memahami definisi dadah, perbezaan antara dadah dengan ubat-ubatan serta faktor perdana yang menyebabkan fenomena ini berlaku, saya ingin minta pendapat ahli panel ketiga tentang implikasi penyalahgunaan dadah kepada bangsa dan negara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Bagi menjawab persoalan ini, hadirin sekalian, menurut kata bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, implikasi penyalahgunaan dadah cukup besar kepada negara kerana boleh menyebabkan kehilangan tenaga kerja yang produktif dalam memajukan negara. Menurutnya, selepas 36 tahun, trend penggunaan dadah berubah daripada dadah berasaskan tumbuhan
seperti ganja dan heroin kepada dadah sintetik seperti syabu dan ekstraksi. Kesan mudaratnya lebih berbahaya daripada dadah organik kerana dadah sintetik ini mempengaruhi tingkah laku penagihnya. Jika dilihat laporan media pada masa kini, sebahagian besar jenayah ganas yang berlaku di Malaysia seperti membunuh berpunca daripada pengambilan dadah. Dalam pada itu, peningkatan penyalahgunaan dadah jenis metafetamin serta munculnya dadah psikoaktif jenis baru iaitu NPS yang merupakan ancaman kepada penagihan dadah. Menurutnya lagi, sehingga Disember 2017, kemunculan NPS dilaporkan di 111 negara. Pada tahun 2009, hanya 340 jenis NPS ditemui. Jumlah ini meningkat kepada 803 jenis NPS iaitu peningkatan sebanyak 136%. Umum mengetahui bahawa penagihan dadah juga membawa risiko dijangkiti HIV atau AIDS, hepatitis dan sawan. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sering berkongsi alat suntikan dengan penagih lain. Bagi ibu yang mengandung pula, hal ini membawa risiko keguguran, kandungan tidak stabil, cacat atau mati. Kebanyakan penagih sering dikaitkan dengan penyakit tidak siuman, kerosakan otak dan tidak kestabilan emosi. Mereka terdorong untuk melakukan perkara di luar jangkaan seperti merompak, meragut, merogol dan membunuh. Seterusnya akan meningkatkan lagi berlakunya masalah sosial di negara kita. Penagihan dadah juga telah terbukti memusnahkan kehidupan individu dan membawa kesengsaraan kepada seluruh sistem keluarga, masyarakat dan negara. Terima kasih kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada ahli panel ketiga, Saudari Aina Najma yang telah mengupas mengenai implikasi penyalahgunaan dadah kepada bangsa dan negara. Hadirin dan hadirat sekalian, terkena bola kerana bulat, terkena tukul kerana pahat. Jika dadah dijadikan kiblat, hidup merana sepanjang hayat. Baiklah, maka selain membicarakan implikasi penyalahgunaan dadah, saya juga ingin meninjau lebih lanjut pandangan ahli-ahli panel berkenaan peranan pihak-pihak tertentu dalam menangani isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar. Saya mulakan soalan pertama buat ahli panel pertama iaitu Saudari Nur Azina tentang peranan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia atau ringkasnya Pemadam dalam menangani isu masalah penyalahgunaan dadah di negara kita. Dipersilakan. Terima kasih Saudari Pengurusi Forum. Saudari Kristina menjawab persoalan saudari. Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Kebangsaan memandang serius gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan pelajar universiti, sekolah menengah dan murid sekolah rendah. Sehubungan itu, Pemadam Kebangsaan mengambil pelbagai langkah proaktif termasuk program pendidikan pencegahan diketengahkan bagi mengatasi penularan gejala itu dalam kalangan golongan muda. Menurut statistik tangkapan dan pemulihan penagih dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK pada bulan Jun tahun 2020 yang lalu menunjukkan seramai 1,251 daripada 90,000 tahanan lokap direkodkan merupakan pelajar sekolah antara umur 13 hingga 18 tahun. Walaupun jumlah itu masih rendah, namun kes penggunaan dadah dalam kalangan golongan belia semakin meningkat dan ia harus dibendung. Benar, saudari. Gejala ini harus dibendung secara bersepadu dengan membabitkan semua pihak kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Benar saudari. Tambahan pula penggunaan dadah sintetik jenis amfetamin type stimulant iaitu ATS terutamanya plastasi dan amfetamin menjadi pilihan baru menggantikan dadah tradisional seperti ganja, heroin dan morfin dalam kalangan golongan muda. Dadah yang diproses dengan campuran bahan kimia itu memberi kesan ketagihan yang boleh membawa kematian sekiranya digunakan tanpa kawalan. Terima kasih kembali kepada pengerusi forum.
Terima kasih kepada ahli panel pertama. Nampaknya ahli panel pertama kita iaitu saudari Siti Razina gitu banyak pengetahuannya tentang pemadam. Baiklah hadirin, kita hangatkan lagi dewan kita dengan mengajukan pandangan kepada ahli panel kedua iaitu saudari Nur Alia. Saudari, pada pandangan saudari, apakah pula peranan pihak sekolah dalam membantu menangani masalah penyalahgunaan dadah di negara kita? Dipersilakan. Terima kasih pengerusi forum. Soalan yang amat menarik. Peranan pihak sekolah juga turut dapat mengatasi masalah ini yang merebak seperti virus epidemik dalam kalangan murid-murid. Pihak sekolah boleh mengadakan pertandingan sketsa dan nyanyian bertemakan anti dadah bertujuan untuk meningkatkan lagi kesedaran murid-murid tentang bahaya dadah kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Benar saudari, namun kalau saya lah disuruh menyanyi, pasti nyanyian saya bagai katak memanggil hujan. Ada-ada saja saudari ni. Saudari, pihak sekolah juga boleh memaparkan video tentang dadah dan kesan pengambilan dadah yang boleh didapati di laman YouTube. Impaknya, murid-murid pasti akan tertarik serta mendapat pengajaran daripada video-video tersebut. Bukan itu sahaja saudari, lukisan-lukisan yang bertemakan anti dadah boleh dipamerkan di ruangan PPDA. Hal ini juga secara tidak langsung pihak sekolah dapat mencongkil bakat murid-murid dalam pendidikan seni visual. Sekian, terima kasih. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih atas pandangan semua ahli panel berkenaan isu yang dibangkitkan sebentar tadi. Benar ya hadirin, pihak sekolah sememangnya memainkan peranan yang besar dalam menyokong solidariti anak muda bebas dadah kerana generasi baru berhak menikmati kehidupan bebas tanpa dadah. Baiklah hadirin, kita hangatkan lagi dewan kita dengan mengajukan pandangan kepada ahli panel ketiga iaitu saudari Aina Najumah sesuai dengan tema pada tahun ini, lebih baik cegah. Pada pandangan saudari, apakah pula peranan dan tanggungjawab pihak komiti dalam membantu pihak kerajaan dan pihak penguasaan dalam menangani isu masalah penyalahgunaan dadah di negara kita? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi forum. Dengan wujudnya penglibatan komiti, maka dapat memberikan kerjasama yang sangat utuh dan bersatu padu bagi membuat pencegahan dan mengekang masalah penyalahgunaan dadah agar tidak terus menjadi bara dalam komuniti kita. Justeru, pihak kerajaan dan penguatkuasaan harus memberikan kefahaman dan pengetahuan tentang dadah serta menyedarkan ahli komuniti tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam merancang, menggerak dan melaksanakan program serta aktiviti pendidikan pencegahan serta rawatan dan pemulihan dadah. Saudari pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin, ahli komuniti juga perlu menjadi mata dan telinga terhadap gelagat anak-anak muda kita. Mereka perlu lebih proaktif dan prihatin akan hal-hal yang berlaku di sekeliling mereka. Sebagai contoh, anak muda kita pada mulanya akan terlibat dengan gejala menagih dadah. Jika terlihat remaja berkumpul dengan rakan sebaya, segera laporkan kepada pihak polis ataupun paling tidak kepada ibu bapa mereka. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada saudari Aina Najumah. Tidak dinafikan, kita sebagai ahli komuniti haruslah peka terhadap perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita. Sebagai penghujung bicara, saya memohon semua ahli panel untuk membuat rumusan perbincangan kita pada hari ini. Saudari pengerusi, sahabat panel dan sidang hadirin, pengukuhan institusi kekeluargaan amat penting untuk mengatasi penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda di negara ini. Akhir kalam daripada saya, dadah tidak dapat dihindari anda tiada keinsafan diri. Dadah tidak dapat dihindari anda tiada jati dalam diri.
Sebagaimana sahabat ahli penilaian lain, pendirian dan rumusan saya juga serupa walau tidak sama. Membujur lalu melintang patah, sekali kita marah, pantang kita berundur. Perjuangan membanteras penyalahgunaan dadah perlu kerjasama daripada semua pihak kerana mufakat itu membawa berkat. Terima kasih kepada sahabat-sahabat ahli pandai yang sudi hadir untuk membicarakan isu perangi dadah hidup sejahtera. Harapan saya, forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang hadir. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.